Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Zamri dan sidang penonton sekalian. Saya Norsiah binti Berdi, matrik nombor saya ialah P118486. Saya pelajar Fakulti Pendidikan UKM. Pada pagi ini saya akan berkongsi mengenai paradigm dalam penyelidikan bagi memenuhi syarat kursus GC 8014. Sebagai seorang penyelidik, kita hendaklah ataupun kita perlulah mengenal pasti apa yang dimaksudkan dengan paradigma dalam penyelidikan, apakah jenis-jenis paradigma tersebut dan apakah peranan paradigma dalam penyelidikan supaya kita tahu apa paradigm yang sesuai untuk kita menjalankan penyelidikan kita dan seterusnya menjadikan penyelidikan kita itu tersusun, berstruktur dan berjalan lancar. Jadi yang pertamanya, apakah paradigma kajian? Apakah definisi kepada paradigma kajian? Paradigma kajian ini adalah satu set kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling dan memerlukan pendekatan bagaimana isu tersebut boleh diselidiki. Paradigma kajian ini juga boleh dikenali sebagai satu model, perspektif atau rangka konsep yang membantu kita untuk mengorganisasi pemikiran, kepercayaan, pandangan dan amalan kita dalam menghasilkan penyelidikan. Jadi kalau kita kenal pasti kita punya paradigma yang mana satu, jadi memudahkan kita merangka perjalanan penyelidikan kita sehingga ke akhirnya. Okey, ada 4 jenis paradigma penyelidikan, iaitu yang pertama adalah positivism. Yang kedua adalah interpretivism. Yang ketiga adalah pragmatism dan keempat adalah critical theory. Jadi pertama sekali saya ingin mengupas terlebih dahulu apakah maksud positivism. Positivism, maaf ya saya suara tak berapa sihat sikit. Positivism bertujuan untuk membuktikan sesuatu hipotesis dan dapatannya boleh digeneralisasikan. Okay, penyelidikan jenis paradigma positivism memerlukan penyelidikan yang saintifik dan sistematik. Contohnya melalui pemerhatian dan rekod diperlukan untuk membuktikan sesuatu tersebut. Paradigma positivism juga boleh penyelidikannya boleh diperhatikan, diukur, dibuktikan dan ada elemen hubungan sebab dan akibat. Biasanya paradigma positivism ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif dan data informasi dalam bentuk numerikal serta penganalisisan data secara statistik. Okay? Jadi sebagai penyelidik yang berpegang kepada paradigma positivism ini, penyelidik tidak terlalu terikat dengan responden. Dan oleh itu sebagai penyelidik dalam paradigma positivism ini perlu bezakan antara fakta kajian dan penilaian peribadi semasa menjalankan kajian lah. Okey, yang kedua adalah paradigma interpretivism. Okay, paradigma interpretivism ini bermatlamat memahami sikap, perangai manusia berbanding mengeneralisasikan hasil kajian atau meramal sebab dan akibat. Okey, fokus analisis paradigma interpretivism ini adalah analisis mendalam tentang suatu isu. Contohnya macam sikap kompleks manusia dalam keadaan yang natural dan interpretasikan perkara tersebut berdasarkan pandangan responden kajian. Biasanya, paradigma interpretivism ini lebih kepada kajian kualitatif. So, hasil dapatan berbentuk perkataan berbanding angka dan saiz responden yang agak kecil lah. Sebagai penyelidik interpretivism ini, mereka mempunyai kelebihan merasai pengalaman sendiri bersama responden di lapangan dan mempunyai hubungan yang erat. Okay? Yang ketiga adalah pragmatism. Pragmatism ini adalah paradigma yang merangkumi idea, kaedah, pendekatan atau gabungan untuk menjelaskan penyelesaian kepada masalah dalam penyelidikan.
Paradigma ini adalah bertentangan sekali dengan paradigma positivism ataupun interpretivism itu tadi. Ia memberi tumpuan kepada apa yang boleh dicapai atau apa yang berkesan dan bukannya pada prinsip positivism yang mencari kebenaran mutlak ataupun realiti. Ia tidak juga bergantung sepenuhnya pada pendekatan interpretivism ini. Pragmatism ini menerima pendekatan yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan masalah dalam penyelidikan. Mereka menganggap bahawa tidak ada satu cara untuk menyelesaikan masalah dan mencari kebenaran dengan lebih baik. Mereka percaya bahawa tidak ada satu realiti tetapi pelbagai realiti. Paradigma pragmatism ini mengikuti kedua-dua positivism dan interpretism untuk mencari jawapan kepada masalah. Oleh itu, paradigma penyelidikan ini akan mencadangkan pendekatan kaedah campuran untuk penyelidikan. Okey, pendekatan kaedah campuran bermakna penyelidikan sedemikian akan menggunakan kedua-dua kaedah penyelidikan iaitu kualitatif dan kuantitatif ataupun kalau kita lebih mudah kita panggil mod campuran lah kan. Okey, yang keempat adalah critical theory. Critical theory ini paradigma jenis ini biasanya digunakan untuk memahami sesuatu keadaan manusia dan memperbaiki keadaan sosial. Jenis paradigma ini sesuai digunakan untuk menyelesaikan sesuatu isu yang timbul dalam sesebuah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara masyarakat, bagaimana perubahan-perubahan yang berlaku di dalam masyarakat berkenaan. Jadi, data-data yang dikumpul dalam paradigma ini lebih kepada sumber sejarah atau data-data sekunder yang sedia ada. Okey, dapatan-dapatan juga adalah daripada kajian-kajian lepas. Jadi, paradigma critical theory ini lebih memberi pandangan secara kreatif dan kritis terhadap sesuatu penyelesaian masalah yang berbangkit. Okey, itulah kesimpulannya. Ada 4 jenis paradigma yang kita harus tahu sebagai penyelidik sama ada kita ni mempunyai pegangan positivism, interpretism, pragmatism ataupun critical theory untuk sebelum kita memulakan penyelidikan kita. Okey? Okey, persoalan yang kedua, apakah perbezaan bentuk data antara positivism dengan interpretivism ini? Okey. Yang pertama, bagi paradigma positivism ini, data informasi dalam bentuk numerical. Jadi oleh itu, data tersebut boleh dianalisis menggunakan pengujian statistik. Okey? Manakala paradigma interpretivism ini, data diperolehi daripada sesuatu isu, peristiwa, pandangan suara atau luahan responden kajian. Jadi bentuk data adalah perkataan, ayat-ayat dan melibatkan interpretasi oleh pengkaji. Persoalan yang ketiga, macam mana ataupun apa kaedah kutipan data bagi positivism dan interpretivism ini? Okay. Untuk positivism, data diperoleh melalui beberapa kaedah. Contohnya soal selidik, pengukuran bukan kognitif dan pengukuran alternatif. Manakala paradigma interpretism ini data diperolehi melalui kaedah temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Okey? Seterusnya, persoalan yang keempat. Perbezaan di antara pendekatan induktif dan deduktif dan hubungannya dengan positivism dan interpretism ini. Sebelum itu kita kena pasti dulu apa yang dimaksudkan dengan induktif. Induktif ialah satu proses membuat kesimpulan daripada maklumat khusus kepada maklumat umum. Ia adalah cara taakulan yang mendapat hukum umum dari awal atau misalan tertentu. Ia juga didefinisikan sebagai proses penguraian yang membawa kepada pencapaian sesuatu kesimpulan hukum daripada fakta-fakta atau maklumat-maklumat yang khusus. Jadi, pendekatan induktif ini kebanyakannya digunakan dalam penyelidikan kualitatif atau paradigma interpretivism, iaitu penyelidik memberi tumpuan untuk mencari jawapan kepada soalan penyelidikan melalui kaedah temu bual atau pemerhatian atau mana-mana lain yang berkaitan. Dalam peringkat analisis
Dalam peringkat analisis, penyelidik cuba mencari corak data, dan di peringkat akhir penyelidikan induktif, penyelidik membina teori menggunakan data dan corak yang dikenal pasti. Okey, seterusnya adalah didaktif. Didaktif ialah membuat kesimpulan daripada maklumat umum kepada maklumat yang khusus. Ia adalah satu proses membuat kesimpulan dengan berfikir mengikut logik melalui proses didaktif. Kesimpulan atau rumusan dibuat daripada maklumat atau fakta yang sedia ada. Oleh yang demikian, didaktif dapat dirumuskan sebagai proses mental membuat sesuatu kesimpulan daripada keadaan yang umum kepada yang lebih khusus. Penyelidikan didaktif ini boleh difahami sebagai kategori penyelidikan paradigma positivism yang merangkumi suatu proses ujian hipotesis untuk mengesahkan teori. Ia tidak cuba mencari corak dalam data, tapi menggunakan pemerhatian dengan niat untuk mengesahkan corak. So, pendekatan didaktif kebanyakannya digunakan dalam penyelidikan kuantitatif, di mana penyelidik cuba mencari kausal dan mengemukakan analisis statistik. So kesimpulannya kita kena ingat kalau induktif adalah pendekatan interpretism, kalau didaktif pendekatan positivism. Okey. So itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian pendek daripada video ini boleh kita manfaatkan bersama-sama dalam penyelidikan kita. Assalamualaikum dan sekian. Terima kasih.